Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kini sedang berangka pelan tindakan untuk mengatasi kenaikan harga barang utama seperti sayur-sayuran, ayam dan juga barang makanan lain. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata isu kenaikan harga itu adalah bersifat sementara ekoran kesan daripada pandemik COVID-19. Katanya, kementerian sangat peka dengan masalah yang dihadapi pengguna dan akan segera mengadakan mekanisme pelan tindakan dengan melibatkan kerjasama dua kementerian lain. Seluruh negara sebenarnya, seluruh dunia, dia berlaku kenaikan, dia punca dia kerana berlakunya pandemik COVID-19. Itu yang asasi. Daripada pandemik ini menyebabkan berlakunya sebagai contoh di Brazil, Itali. Mereka adalah negara pengeluar kepada jagung dunia. Bersama dengan Argentina dan seumpamanya. Jadi bila PKP ini berlaku seluruh dunia, maka isu pekerja-pekerja yang nak bekerja ini terpaksa dihentikan untuk kita menjaga nyawa, dunia menjaga nyawa manusia. Menyebabkan pengeluaran jagung dan bahan-bahan lainlah yang membabitkan makanan ternakan ini berkurangan begitu ketara sekali. Bila berkurangan, setiap benda dia akan meningkat harga. Dr. Muhammad Zawawi dalam rangka lawatan kerja menyaksikan projek permainan beradas dan pengeluaran simen beku untuk ternakan lembu hybrid di Institut Biodiversiti Veterina Kebangsaan IBVK Kampung Bukit Dinding, Jerantut. Tambahnya, pihak kementerian akan mengkaji bayaran subsidi kepada pengusaha dan pekebun bagi meringankan usaha pengeluaran, khususnya menyediakan racun dan baja antara alternatif bagi memulihkan keadaan. Hasrat kerajaan untuk memastikan teknologi penternakan sentiasa berkembang maju, khususnya pengeluaran baka ternakan seperti lembu, kambing biri dan kerbau setanding dengan Australia, New Zealand dan beberapa negara lain. Permodalan Nasional Berhad PNB yang mempunyai portfolio pelaburan pelbagai menumpukan usaha untuk terus mendapatkan peruntukan aset yang tepat bagi memberikan pulangan mampan. Di mana Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Ahmad Zulkarnain On berkata walaupun perlu melabur di luar negara, PNB pada masa sama meninjau aset domestik dan syarikat yang memiliki kelayakan dalam sekitar sosial dan juga tabir urus ESG yang kukuh untuk menggerakkan modal. Katanya dari segi ESG, PNB sedang dalam proses mengutamatkan kerangka ESG sendiri dari segi sebagai pengurus aset perniagaan, manakala yang kedua sebagai pelabur ESG yang dijangka dapat dikongsikan pada awal 2022. Ahmad Zulkarnain On berkata mengenai pelaburan luar negara, sebahagian besar ekuiti antarabangsanya dilaburkan di Eropah, manakala bakinya di Jepun dan di China. Sementara itu, mengenai ikon terbaru PNB Merdeka 118 yang menjadi menara kedua tertinggi di dunia, Ahmad Zulkarnain berkata ia dijangka siap tahun depan. Building will be tower will be completed next year. So PNB will be relocating later part of next year. All goes well, we are fairly confident that we'll open the office at about 70+% occupancy. The mall will open a year later. That's been challenging for the team, principally because of COVID, not because of the attractiveness of the project. There's a lot of interest from retailers to come in, but just COVID impedes them from signing the leases. Beliau berkata demikian semasa MIDF Conversations secara dalam talian dengan pengarah urusan kumpulan MIDF, Datuk Charum Mokzani pada Khamis. Tenaga Nasional Berhad TNB merekodkan pendapatan berjumlah 12.98 bilion ringgit bagi suku ketiga berakhir 30 September 2021 yang meningkat 16.83% daripada 11.11 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut TNB dalam makluman di Bursa Malaysia, pendapatan tinggi itu adalah hasil daripada kedudukan pelepasan kos tidak seimbang ICPT di bawah pemulihan sebanyak 1.31 bilion ringgit berbanding kedudukan pemulihan yang berlebihan berjumlah 956.8 juta ringgit. Keuntungan selepas cukai bagi tempoh suku dikaji juga meningkat 4.7% kepada 1.049 bilion ringgit berbanding 1.002 bilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu.
Ini terutamanya disumbangkan oleh keuntungan operasi yang lebih tinggi, diimbangi kerugian terjemahan tukaran asing dan peruntukan cukai yang lebih rendah diiktiraf pada suku semasa. Perbelanjaan operasi meningkat daripada RM9.55 bilion kepada RM10.82 bilion disebabkan kos penjanaan yang tinggi menyebabkan peningkatan keuntungan operasi sebanyak RM201.1 juta atau 10.8%. Bagi tempoh kumulatif 9 bulan berakhir 30 September 2021, pendapatan TNB meningkat 9.6% kepada RM36.9 bilion daripada RM33.7 bilion bagi tempoh sama tahun sebelumnya. Seterusnya, Telekom Malaysia Berhad TM mencatatkan pertumbuhan hasil yang kukuh bagi keputusan kewangan 9 bulan pertama tahun kewangan 2021 dengan peningkatan 6.8% kepada RM8.38 bilion. Ia berbanding RM7.84 bilion dalam tempoh sama tahun lepas, di mana Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TM, Imri Mokhtar berkata pencapaian tersebut didorong oleh peningkatan hasil daripada semua barisan produknya, khususnya perkhidmatan internet yang menyaksikan peningkatan 6.8% berikutan pertumbuhan mantap dalam pangkalan pelanggan jalur lebar tetap. Katanya pendapatan sebelum faedah dan cukai ataupun EBIT turut meningkat 17.1% kepada RM1.41 bilion daripada RM1.2 bilion disumbangkan oleh pertumbuhan hasil dan inisiatif pengoptimaman kos berterusan. Jelasnya keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti ataupun PATAMI kumpulan juga naik 7.7% kepada RM815.3 juta berbanding RM756.7 juta berikutan keuntungan operasi yang kukuh. MSM Malaysia Holdings Berhad MSM mencatatkan keuntungan selepas cukai PAT sebanyak RM142 juta untuk 9 bulan berakhir 30 September 2021. Ia peningkatan 211% berbanding kerugian selepas cukai LAT sebanyak RM127 juta dalam tempoh sama tahun lepas, dan juga pendapatan kumpulan juga meningkat kepada RM1.62 bilion berbanding RM1.55 bilion bagi tempoh sama 2020. Peningkatan pendapatan untuk tempoh 9 bulan disebabkan kenaikan harga jualan purata ASP untuk segmen borong dan peningkatan premium untuk segmen industri dan ekspor. Bagi tempoh suku ketiga berakhir 30 September 2021, kumpulan mencatatkan PAT sebanyak RM97 juta, namun pendapatan susut 7.7% kepada RM548.64 juta. Prestasi lebih baik itu terutamanya menerusi pemulihan yang ketara disumbangkan oleh keuntungan daripada pelupusan anak syarikat MSM Perlisnya Berhad sebanyak RM91.81 juta. Seterusnya, Maybank mencatat pendapatan operasi bersih bagi suku ketiga berakhir 30 September 2021 meningkat 1.2% kepada RM6.15 bilion daripada RM6.08 bilion sebelumnya. Ia berikutan kenaikan 14.3% jumlah pendapatan berasaskan dana bersih kepada RM4.72 bilion. Walau bagaimanapun, keuntungan sebelum cukai PBT serta keuntungan bersihnya menurun berikutan pengurangan dalam pendapatan berasaskan fee dan peningkatan kerugian rosot nilai bersih yang lebih ketara berbanding kenaikan dalam pendapatan berasaskan dana. PBT bagi suku itu berada pada RM2.27 bilion daripada RM2.61 bilion setahun sebelumnya. Manakala keuntungan bersih lebih rendah pada RM1.68 bilion disebabkan penurunan pendapatan berasaskan fee bersih. Pengerusi Maybank Tan Sri Zamzam Zairani Muhammad Isa berkata, walaupun terdapat kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terhadap prestasi suku ketiga kumpulan, kecairan dan asas modal kumpulan yang kukuh akan membolehkannya memanfaatkan peluang pertumbuhan yang muncul dengan pembukaan semula ekonomi. Kerajaan bersetuju menyediakan dana sebanyak RM200 juta sebagai pinjaman dalam sektor agro makanan bagi mengatasi masalah kenaikan harga bahan makanan ketika ini.
DNB menerbitkan sukuk wakalah bernilai 3 bilion ringgit sekaligus menjadi terbitan kedua daripada nota jangka sederhana Islamnya yang diterbitkan dalam 4 tranche. Serba Dynamit mengemukakan rayuan kepada Bursa Malaysia yang menolak permohonan lanjut masa EOT bagi membolehkan syarikat mengeluarkan laporan tahunan 2021 pada 31 Disember ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Semalam Reuters melaporkan jenama Dyson memutuskan hubungan dengan syarikat Malaysia ATA atas dakwaan penggunaan buruh paksa. Malah portal itu juga melaporkan pihak berkuasa Amerika Syarikat sedang menyiasat syarikat pengeluar tayar Malaysia Goodyear atas dakwaan sama. Dan juga sebelum ini beberapa syarikat disekat CBP Amerika Syarikat atas dakwaan melanggar piawaian Organisasi Buruh Antarabangsa ILO. Ia termasuk FGV Holdings, Top Glove dan juga Supermax. Sementara itu Persekutuan Pembuatan Malaysia FMM menyifatkan layanan siasatan buruh yang dilaksanakan adalah tidak adil dan audit yang dijalankan tidak mengikut prosedur operasi standard SOP sejagat. Menurut Presidennya Tan Sri Suhtian Lai, kebanyakan prosedur operasi sedia ada syarikat termasuk amalan dan dasar sumber manusia berasal dari Barat dan kebanyakan negara maju. Tambahnya, secara tiba-tiba amalan yang telah dan masih dianggap baik di kebanyakan negara telah hilang semangat di Malaysia dan tidak dapat diterima oleh juru audit terutamanya yang berkaitan dengan audit pematuhan sosial. Beliau menegaskan insiden atau dakwaan penyelewengan dan pengurusan pekerja asing yang lemah di Malaysia adalah sangat terpencil. Justru beliau berkata tindakan CBP itu hanya berpandukan kepada kes terpencil yang seharusnya boleh diselesaikan tanpa sekatan. CBP katanya harus menjelaskan apa prasyarat jelas yang harus dipatuhi tanpa hanya mengubah sasaran tanpa pemaluman awal yang akhirnya menyukarkan peniaga dan pengguna. FMM katanya komited untuk mematuhi dasar buruh yang ditetapkan dan terbuka menerima kritikan. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Presiden MTUC, Datuk Abdul Halim Mansor yang bersedia pada ketika ini. Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Assalamualaikum. Pertama sekali, kalau kita melihat kepada isu ini, bukan isu baru, semakin banyak syarikat yang disiasat, sudah ada beberapa yang telah pun disekat import mereka oleh Amerika Syarikat. Bagaimana untuk kita memahami keadaan semasa kerana FMM mengatakan bahawa sistem kita ini mengikut sistem teknologi ataupun sistem keadaan terkini yang lebih maju di negeri barat. Apa yang kita tertinggal ataupun kekurangan dalam pelaksanaan untuk menjaga kebajikan buruh kita di Malaysia ini? Waalaikumsalam, Asrawani. Terima kasih, Najib. Di pagi-pagi ni kita cerita, saya dengar tadi banyak cerita untung. Kira satu pembangunan yang baik. Tetapi dalam konteks buruh paksa, sebenarnya di negara kita ini telah diberi berbagai-bagai amaran kepada pihak kerajaan dan juga majikan. Yang terutamanya majikan, tetapi agak dulunya kita terkenal dengan hub buruh asing kerana mengeksport tenaga kerja buruh yang berdaftar di Malaysia ke luar negara menggunakan kontrak-kontrak tertentu. Apa yang banyak ditekankan oleh syarikat-syarikat Amerika ataupun negara-negara yang menjadi ahli kepada Organisation Economic Cooperation Development atau OECD. Mereka ini mempunyai tanggungjawab yang satunya meletakkan pemerhati-pemerhati di atas apa yang berlaku di atas diskriminasi hak buruh. Ini yang dikatakan buruh paksa kerana kita, memang saya bersetuju dengan FMM, Presiden mereka, bahawa Malaysia mempunyai undang-undang atau akta-akta yang komprehensif. Apa yang menjadi masalah ialah pelaksanaan akta-akta ini. Contohnya, kita ada Akta Kerja 1955 yang menjagakan pelindungan untuk hak kerja. Kita ada Akta Perhubungan Perusahaan 1967, kebebasan untuk berkesatuan dan pelindungan di segi membawa perkara-perkara diskriminasi atau pertikaian. Dan kita ada Akta Perkesong 1969, Akta KWSP 1991, Akta Gaji Minima, Akta yang paling popular sekali, Akta Rumah Penginapan 1990 ataupun Akta 446 dan di akhir sekali Akta Atipsum, iaitu Perdagangan Manusia 2007. Ini semua akta-akta yang mana dibuat oleh kerajaan sebagaimana selaras dengan pertubuhan buruh antarabangsa. Jadi kita adalah ahli. Tetapi pelaksanaannya oleh pihak majikan
paling longgar. Kerana contoh kita ada lebih kurang 2 juta pekerja asing di dalam negara kita, termasuk yang berdaftar atau tidak berdaftar. Jadi apa berlaku di sini? Mereka ni satunya tidak dapat overtime. Mereka bekerja 12 jam satu hari. Jadi perkara-perkara ini diperhatikan oleh Solidarity Society yang datangnya daripada Amerika, dan mereka berada di sini untuk memati. Bukannya mereka melihat dalam konteks satu hari atau kita melihat dalam konteks kualiti, tetapi mereka melihat dalam bentuk kualiti keseluruhan dalam menentukan tidak ada unsur-unsur buruh paksa dalam negara kita Malaysia. Ini yang jadi satu topik yang dibincangkan sehingga di International Labour Organization di Geneva. Kerana kita ada akta tetapi kita longgar dalam pelaksanaan. Contohnya kalau dalam Akta KWSP 1991, pekerja-pekerja asing tidak mencarum atau dia boleh mencarum secara sukarela dan majikan hanya bayar RM5 sebagai sokongan pihak majikan. Di sini saya kata tadi, kita sendiri mendiskriminasikan dan menjadikan ia murah. Dan satu lagi yang saya ingin tengahkan, bahawa kita lihat pihak berkuasa menjalankan tugas menangkap buruh-buruh asing atau pendatang tanpa izin. Tapi kita tak pernah dengar yang agak kerap daripada yang peristiwa itu ialah majikan-majikan dibawa ke mahkamah kerana melanggar akta dan undang-undang negara berkenaan buruh asing. Ini yang kita tak boleh menidakkan apa yang diambil tindakan oleh OECD. Contohnya sebuah syarikat glove di Malaysia menggajikan 20,000 pekerja asing dan meletakkan pekerja asing dalam satu rumah yang saya rasa tidak berperi kemanusiaan. Dan itu bagaimana? Di sini. Ya. Teruskan, Dato'. Ya, jadi di sini yang kita kata tadi bahawa kita tidak boleh melihat dalam bentuk quality of productivity. Kita kena lihat quality of human yang kita hire bekerja dengan kita ini mestilah tidak didiskriminasikan kerana mereka ada hak, undang-undang kita juga memberikan hak pada mereka tanpa mendiskriminasi adakah mereka pekerja asing atau pekerja tempatan. Okey. Bagaimana penambahbaikan pelaksanaan ini harus dilaksanakan melibatkan bukan sahaja pihak berkuasa tapi juga mungkin hukuman yang lebih setimpal dikenakan kepada majikan di masa hadapan. Dalam masa terdekat ini perlu diselesaikan kerana semakin banyak syarikat disekat, disiasat dan sebagainya. Ini isu mendesak sebenarnya, Dato'. Bagaimana ini boleh dilakukan segera? Saya pernah mencadangkan pada pihak kerajaan bahawa isu ini bukan hanya isu Kementerian Sumber Manusia kerana pengambilan pekerja asing adalah melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sini yang mana kementerian mesti menubuhkan satu pasukan melibatkan semua kementerian dan menangani perkara ini. Contohnya dalam Akta Kerja mengatakan bahawa seorang majikan boleh dipenaltikan sebanyak RM50,000 atas satu kepala. Tetapi apabila benda ini dibawa, ia tidak memudahkan proses. Jadi kerana apabila kerajaan melaksanakan penangkapan, kenapakah majikan itu terlepas sedangkan mereka yang menggajikan mereka, pekerja-pekerja asing ini. Di sini yang saya kata bahawa Malaysia adalah satu negara yang paling aman, harmoni dan berkualiti di segi pekerjanya, tenaga kerjanya. Tetapi oleh kerana kita melonggarkan pelaksanaan dengan sikap boleh menangguhkan tindakan, ini menjadikan bahawa kita tidak selari dengan undang-undang yang kita asaskan, yang kita masyhurkan. Jadi bagaimana pihak lain melihat bahawa negara-negara OECD ini mempunyai tanggungjawab dalam piagam mereka ialah membangunkan, menidakkan penghambaan, menentukan keadilan. Jadi ini adalah salah satu daripada tanggungjawab syarikat-syarikat yang melabur di Malaysia ataupun mempunyai urusan perniagaan dengan syarikat di Malaysia. Jadi syarikat itu harus mengikuti payung yang disediakan oleh mereka dalam syarat-syarat dan peraturan. Tapi apa berlaku ialah mereka tidak membuat banyak kosmetik daripada benda-benda yang sepatutnya mereka penuhi dalam kontrak bisnes mereka dengan syarikat daripada negara-negara OECD ini macam Amerika Syarikat.
Okey, Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Sudah pasti isu ini panjang dan juga memerlukan masa yang panjang sebenarnya untuk kita discuss dan sebagainya kan. Betul. Nanti kita akan insya-Allah Betul, berhubungi Datuk. dia masa ke masa Datuk Abdullah Ahli Mansor, Presiden MTUC, dan juga kami akan sentiasa mengikuti rapat isu ini untuk kita melihat bagaimanakah penyelesaiannya pada akhirnya. Kerana banyak syarikat Malaysia yang sudah disekat dan juga sedang disiasat, bagaimanakah ini menuntut penyelesaian segera yang harus dilakukan dalam tempoh terdekat. Terima kasih Datuk. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini.